Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini di dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan salah satu bab di dalam subjek pengajian Malaysia, iaitu bab 6, agama dan kepercayaan. Sebelum itu, saya ingin mengalukan kehadiran tuan-puan pada majlis pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insya-Allah. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan serungkap pantun. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli panel yang segak lagi tampan bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengumpas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Jadi, negara kita kaya dengan budaya dan adat resam berbeza seperti masyarakat lain. Orang asli juga mempunyai budaya, adat resam, bahasa dan perayaan tersendiri. Orang asli adalah salah satu entiti masyarakat Malaysia yang tersebar di seluruh negara di Semenanjung kecuali Perlis dan Pulau Pinang. Masyarakat ini boleh dikategorikan kepada 3 kumpulan utama, iaitu Melayu Proto, Senoi dan Negrito. Serta terdapat 6 suku orang asli bagi setiap kumpulan utama berkenaan. Masyarakat orang asli memang kaya dengan adat resam dan budaya kerana lingkungan hidup mereka yang masih berkait rapat dengan alam semula jadi. Walaupun sudah memasuki dunia moden, adat dan kepercayaan mereka mempunyai hubungan yang rapat dengan makhluk-makhluk gaib di alam semesta ini. Dalam membicarakan tentang adat resam dan budaya orang asli yang unik yang berkait rapat dengan makhluk-makhluk alam, saya memfokuskan perbincangan ini kepada kumpulan masyarakat orang asli yang terbesar di Malaysia, iaitu masyarakat orang asli Semai dari kumpulan Senoi. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 3 orang panel yang lebih arif tentang suku kaum Semai ini. Jadi, ahli panel yang pertama ialah Muhammad Adin Naufal bin Rahmat. Yang kedua adalah Muhammad Hafiz bin Misrawi. Dan yang terakhir lagi segak bergaya, Muhammad Nur Lumai Hakim bin Nordin. Jadi, sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada Tuan Adin. Bolehkah saudara Adin ceritakan sedikit tentang latar belakang kaum Semai ini? Terima kasih kepada moderator saudara Uzaidi di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam bahagia saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk turut serta dan hadir dalam forum kita pada hari yang mulia ini. Berbalik kepada soalan tadi, kaum Semai adalah berasal dari kelompok Senoi. Kaum Semai terbentuk dari suku Haubinian dan Neolitik. Suku kaum Semai tinggal bertaburan di kawasan banjaran Titiwangsa, meliputi Perak Tengah, Perak Selatan dan Pahang Barat. Bancian pada tahun 1993 menunjukkan jumlah mereka telah meningkat lebih daripada 42,000 orang dan merupakan suku kaum orang asli yang terbesar jumlahnya. Secara amnya, mereka boleh ditemui di seluruh Semenanjung dan sepadan Malaysia ataupun utara Thailand hingga ke Selat Johor di selatan. Secara tradisi, masyarakat Semai menjalankan pertanian pindah Sweden Farms. Mereka tinggal menetap di sesuatu tempat, tetapi yang berpindah hanyalah kawasan pertanian. Pandang dunia atau pandang semesta atau world view merujuk kepada set kepercayaan yang menjadi falsafah kehidupan sesebuah kelompok atau masyarakat manusia. Ia akan mencirikan sifat-sifat kelompok dan cara kelompok tersebut bertindak. Masyarakat peribumi mempunyai falsafah kehidupan mereka sendiri, seperti yang terungkap dalam sistem mitos, adat istiadat, sistem kepercayaan dan kosmologi, pantalaran dan sebagainya. Semua ini mencirikan sikap dan watak mereka serta mengatur cara mereka bertindak dan berhubung dengan alam lain dan manusia lain. Hampir kesemua masyarakat Semai berfahaman animisme. Mereka membuat tanggapan bahawa setiap objek di sekitar mereka mempunyai semangat tertentu atau kuasa luar biasa yang boleh mempengaruhi kehidupan mereka. Segala perkara yang berlaku di sekitar mereka dikatakan dipengaruhi oleh objek-objek tertentu yang mempunyai kuasa luar biasa. Mereka amat menekankan hubungan yang mesra dengan alam semesta, kehidupan yang
dapat berharmoni antara alam semesta dengan manusia adalah kunci kesejahteraan dan kebahagiaan bagi mereka. Terima kasih kepada saudara Adin di atas penjelasan yang sangat padat dan jelas. Seterusnya saya ingin mengajukan soalan kepada saudara Muhammad Hafiz. Seperti yang kita dengar tadi tentang pandang dunia. So, apa yang ingin saya tahu ialah apakah nilai murni kaum semai melalui konsep pandang dunia ni? Jadi sila. Terima kasih kepada saudara moderator Muhammad Huzaidi. Pertamanya, terima kasih kerana menjemput saya bagi berkongsi maklumat berkaitan forum kita pada hari ini. So, tentang soalan saudara sebentar tadi, kaum semai mempercayai manusia terbentuk daripada 4 unsur, iaitu jasad, semangat, roh dan malaikat. Kehidupan manusia dikawal oleh makhluk yang dikenali sebagai superhuman yang dipercayai wujud di sekeliling mereka. Secara keseluruhannya, makhluk superhuman terbahagi kepada 3, iaitu nyenang, maklikat dan nyanik. Nyenang merupakan kuasa yang menyerupai Tuhan. Maklikat pula berperanan sebagai orang suruhan nyenang. Nyenang dan maklikat kurang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat semai. Sebaliknya, nyanik merupakan kuasa yang dominan dalam sistem kepercayaan semai. Nyanik sentiasa mempengaruhi kehidupan manusia. Nyanik baik dipercayai bersikap baik dan bersimpati terhadap manusia. Namun begitu, nyanik ini akan tetap mengancam keselamatan manusia sekiranya manusia melakukan perbuatan biadab terhadap mereka. Segala kemarahan, teguran, sapaan dan pertanyaan nyanik akan bertukar menjadi bencana, sama ada bencana alam atau bencana penyakit kepada manusia. Hala merupakan orang yang berkewibawaan mengendalikan upacara yang berkaitan dengan agama dan perubatan seperti ngenggulang, membuka ladang baru, memohon kepada keramat, mengubat penyakit dan sebagainya. Adat dan kepercayaan orang semai yang berkait rapat dengan makhluk semula jadi ini dapat dilihat dengan lebih dekat dalam aspek seperti kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Kehidupan sosial dalam konteks ini merangkumi aspek-aspek seperti nilai, sikap dan personaliti, komunikasi sosial, adat resam dan sebagainya. Secara keseluruhannya, pembentukan kehidupan sosial ini adalah manifestasi daripada kawalan sosial dan supernatural yang berorientasikan kedua-dua sistem ini. Secara umumnya, hubungan di antara orang-orang semai dengan nyanik adalah berbentuk pertentangan tabi'i. Dalam hubungan ini, nyanik yang dikenali sebagai makhluk superhuman berada di pihak paling berkuasa, sama ada berkuasa untuk memberi bantuan serta perlindungan kepada manusia maupun sebaliknya, berkuasa untuk memusnahkan kehidupan manusia yang dicetuskan melalui bencana alam atau bencana penyakit. Manakala manusia pula berada di pihak yang lemah. Kelemahan manusia ini ditunjukkan dengan jelas melalui pengakuan yang dibuat oleh biduan yang diwakili oleh hala atau dikenali sebagai bomoh atau dukun sewaktu mereka berhubung dengan makhluk-makhluk tersebut dalam upacara tersebut, iaitu upacara berkebun. Dalam pengakuan itu, hala dan biduan akan mengatakan diri mereka, iaitu manusia, sebagai makhluk yang lemah, pekak, bisu, buta, bodoh, bingung dan seumpamanya. Seterusnya, hala dan biduan akan meminta bantuan serta perlindungan daripada makhluk-makhluk superhuman yang dianggap berkuasa, kuat, celik, pandai, sejuk, tidak bisu, tidak pekak dan segala puji-pujian yang mengakui kekuasaan makhluk-makhluk tersebut. Bentuk hubungan yang sedemikian rupa telah meletakkan masyarakat ini dalam keadaan yang tegang, iaitu sentiasa diselubungi ketakutan serta kebimbangan. Ketegangan ini akhirnya menyebabkan masyarakat ini bersikap inferior terhadap makhluk-makhluk tersebut.
Orang-orang semai sentiasa mengawal perlakuan serta bahasa pertuturan mereka agar tidak menimbulkan kemarahan makhluk-makhluk superhuman ini kerana kemarahan makhluk-makhluk ini akan merupakan bencana kepada manusia. Umpamanya, apabila berada di dalam hutan, mereka akan sentiasa meminta maaf atau meminta kebenaran sebelum melakukan sesuatu perkara yang dianggap biadab oleh nyanik seperti membuang air kecil ataupun air besar. Mereka berbuat demikian kerana mempercayai setiap kawasan di bumi ini, terutamanya kawasan-kawasan yang belum diterokai, mempunyai penunggu. Selain itu, mereka juga akan mengawal bahasa percakapan, khususnya mengelakkan daripada menggunakan bahasa-bahasa yang biadab seperti memaki hama, menggunakan perkataan-perkataan lucah dan seumpamanya. Terima kasih saudara Muhammad Hafiz, penerangan yang agak menarik untuk kita ketahui. Seperti yang kita tahu, setiap kaum mesti mempunyai pantang larang mereka tersendiri. Soalan yang saya akan tujukan kepada saudara Luqman, adakah kaum semai ini juga mempunyai pantang larang yang sama ataupun berbeza dengan kaum yang ada di Malaysia ni? Sila kemukakan. Terima kasih kepada moderator kita, Muhammad Huzaidi. Terima kasih juga kerana telah memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dalam forum ini. Terdapat berbagai pantang larang berbentuk ethos, mores dan folkways di kalangan masyarakat ini yang turut membentuk kepribadian dan kehidupan sosial semai. Umpamanya sewaktu Nyap Mambang Kuning, masyarakat ini melarang anggota-anggotanya bersukaria atau berbuat bising di waktu ini. Larangan ini berkaitan dengan kepercayaan bahawa waktu senja bagi manusia adalah waktu pagi bagi nyanik. Larangan yang sama dikenakan semasa hujan panas. Masyarakat ini dilarang bermain air hujan panas kerana mereka percaya air hujan panas merupakan air mata nyanik, khususnya Kikmoch, hantu manusia. Selain itu, masyarakat ini juga mempercayai air hujan panas berasal daripada teguran ataupun pertanyaan Kikmoch. Ahli masyarakat ini ditegah bermain air hujan panas kerana dengan berbuat demikian, orang tersebut akan terkena keteguran. Setiap teguran nyanik akan menjadi penyakit kepada penyakit manusia. Semasa membuat rumah, masyarakat ini mestilah mematuhi beberapa pantang larang. Misalnya, gelegar rumah tersebut mestilah dibuat separas dengan dinding. Pantang larang ini adalah berhubung dengan kepercayaan terhadap nyanik mai lalu yang melarang anak cucunya berbuat demikian. Masyarakat ini juga dilarang menghubungkan tali ampaian dengan tiang rumah mereka. Salah sebatang daripada tiang rumah dijadikan tiang ampaian kerana dipercayai akan mengganggu perjalanan nyanik mai lalu. Di setiap penjuru rumah pula hendaklah ditanam dengan pokok pemulih supaya nyanik mengenali rumah tersebut sebagai rumah anak cucunya dan seterusnya tidak akan mengganggu mereka. Di samping itu, orang-orang semai juga tidak boleh membuat rumah pada hari Rabu. Sekiranya larangan ini dilanggar, maka dipercayai rumah tersebut panas. Sebagai akibatnya, penghuni rumah itu selalu mendapat penyakit, tidak ada rezeki dan sebagainya. Orang-orang semai juga dilarang membaling batu atau benda-benda yang seumpamanya pada waktu malam. Perbuatan tersebut ditakuti akan mengenai mata nyanik dan seterusnya menyebabkan nyanik tersebut marah. Perbuatan bersiul di waktu malam dipercayai boleh menarik perhatian nyanik. Sekiranya nyanik melihat semangat ruai orang yang bersiul itu, mungkin dia akan menegur atau membaling ke arah bunyi siulannya. Sekiranya orang itu tidak bernasib baik, maka ia akan terkena balingan itu yang akan menyebabkan jatuh sakit. Oleh itu, masyarakat ini melarang perbuatan bersiul di waktu malam. Bagi kanak-kanak pula, sewaktu tidur,
Bulu kening mereka akan dipalit dengan arang yang telah dijampi untuk mengelakkan mereka mendapat mimpi buruk. Sekiranya kanak-kanak mendapat mimpi buruk ataupun terperanjat, maka dipercayai ruai semangat mereka akan terpelanting keluar dari brok, jasad dan badan. Kejadian ini akan menyebabkan kanak-kanak tersebut jatuh sakit. Ruai kanak-kanak dikatakan lemah, tidak stabil dan bersaiz lebih besar daripada ruai orang dewasa. Oleh kerana ruai kanak-kanak lemah, maka orang semai dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan kanak-kanak tersebut terperanjat. Menyentuh tentang kematian. Terdapat pantang larang yang ketat dan mesti dipatuhi oleh masyarakat ini. Umpamanya, ibu-ibu yang mengandung dan mempunyai anak kecil tidak boleh menghampiri mayat tersebut. Bagi ibu-ibu mengandung, dikhawatiri anak yang mereka kandung itu akan terkenan orang mati dan akan menyebabkan kanak-kanak tersebut sukar dilahirkan. Kanak-kanak juga turut dilarang menghampiri mayat memandangkan ruai mereka yang lemah. Masyarakat ini bimbang ruai kanak-kanak itu akan mengikut mayat tersebut ke dalam bumi. Sekiranya kejadian ini berlaku, kanak-kanak tersebut mempunyai peluang yang tipis untuk diselamatkan. Semasa membawa mayat dari rumah ke tanah perkuburan, ia mestilah dibawa dengan menghalakan bahagian kakinya ke hadapan dan kepala ke belakang. Tujuan mereka berbuat demikian supaya nyanik kimoid mayat Tujuan mereka berbuat demikian supaya nyanik kimoid mayat itu tidak dapat menoleh ke belakang dan melihat jalan pulang ke rumah. Dengan itu dapat mengelakkan kimoidnya mayat pulang semula ke rumahnya. Pada hari kematian tersebut, hala mesti menyatakan pada kimoid mayat itu bahawa kita sudah tidak ada hubungan lagi dengan keluarganya. Semasa berada di dalam hutan pada waktu malam, orang-orang semai dilarang tidur di atas denai kerana dipercayai menjadi laluan nyanik main lalu. Di samping itu, mereka dikendaki memasang api sepanjang malam. Api berperanan untuk memanaskan suasana di tempat itu bagi mengelakkan tempat tersebut dikunjungi oleh nyanik. Nyanik dikatakan tidak sukakan suasana panas yang disebabkan oleh bahang api. Oleh itu, api merupakan teman yang utama bagi orang semai, terutama sekali ketika berada di dalam hutan. Terima kasih saudara Luqman atas keterangan itu tadi. Soalan terakhir saya pada hari ini dan saya ingin mendengar daripada ketiga-tiga panel kita pada hari ini. Berikan sedikit rumusan berkaitan kaum semai ini. Kita mulakan dengan panel pertama iaitu Muhammad Adin. Pada pendapat saya, konsep worldview atau pandang dunia masyarakat semai termasuklah di dalamnya segala adat dan budaya serta pantang larang inilah yang telah mengawal masyarakat ini daripada kecil hingga besar dan akhirnya mati. Walaupun segala peraturan ini tidak dibuku atau dikanunkan, tetapi mereka sama sekali tidak akan melanggarnya kerana kefahaman yang tinggi terhadap kesan dan akibatnya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi seterusnya adalah daripada saudara Muhammad Hafiz. Pada pendapat saya pula, melalui konsep worldview ini, mereka berjaya memupuk nilai-nilai murni yang boleh memandu dan memimpin mereka agar selamat dan sejahtera di dunia. Masyarakat ini telah mempraktikkan satu hubungan yang sangat murni dengan tiga unsur utama di dunia ini, iaitu manusia, alam dan kuasa supernatural. Tingginya nilai budaya dan etika masyarakat semai telah menjadikan mereka dapat bertahan dan berjuang di dalam kepesatan arus pembangunan dan globalisasi kini. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Muhammad Hafiz. Seterusnya panel terakhir kita adalah saudara Muhammad Luqman lah. Dipersilakan. Keadaan ini tentulah jauh berbeza dengan masyarakat kita di bandar hari ini. Masalah sosial seperti sumbang mahram, tamak, hasad dengki, dendam, mementingkan diri sendiri, materialistik
dan sebagainya adalah perkara yang biasa. Kita selalu mengatakan masyarakat bandar lebih bertamadun berbanding masyarakat asli. Tetapi sejauh manakah kenyataan itu benar? Oleh itu, sama-samalah kita melihat dan memahami bahawa orang-orang asli, terutamanya masyarakat Semai, memang mempunyai satu budaya dan adat yang tinggi, di mana ianya telah berjaya mengawal masyarakat ini dengan baik sekali. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pengetahuan masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini memberikan sedikit ilmu, pengetahuan yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya masa amat mencemburui kita ya. Jadi sedikit kesimpulan daripada saya ialah di sini jelaslah kepada kita bahawa masyarakat asli sebenarnya mempunyai satu adat dan budaya yang amat unik, terutamanya bagi orang-orang Semai. Keunikannya telah menjadikan masyarakat ini lebih stabil dari sudut sosial, ekonomi dan politiknya. Tidak ada unsur-unsur hasad dengki, khianat, sabotaj, kedekut, dendam dan sebagainya. Mereka menjaga hubungan baik dengan ketiga-tiga unsur di dunia ini, iaitu makhluk supernatural, manusia dan alam sekitar. Baiklah, sebelum kita mengundurkan diri, terimalah serangkap pantun nan indah daripada saya. Tuailah padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rindukan. Salam hormat, sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata, orang putih, orang Pakistan, terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.